Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mulakan pagi kita dengan merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah bersama-sama kita buktikan kesyukuran kita dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ketiga daripada surah Al-Ma'idah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Diharamkan kepada kamu memakan bangkai binatang yang tidak disembelih dan darah yang keluar mengalir dan daging babi termasuk semuanya dan binatang-binatang yang disembelih kerana yang lain daripada Allah. Dan yang mati tercekik dan yang mati dipukul dan yang mati jatuh dari tempat yang tinggi dan yang mati ditanduk dan yang mati dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih sebelum habis nyawanya dan yang disembelih atas nama berhala. Dan diharamkan juga kamu merenung nasib dengan undi batang-batang anak panah. Yang demikian itu adalah perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah berputus asa daripada memesongkan kamu dari agama kamu setelah mereka melihat perkembangan Islam dan umatnya. Sebab itu janganlah kamu takut dan gentar kepada mereka. Sebaliknya hendaklah kamu takut dan gentar kepadaku. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku telah redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu. Maka sesiapa yang terpaksa kerana kelaparan, yakni memakan benda-benda yang diharamkan, sedang ia tidak cenderung hendak melakukan dosa, yakni maka bolehlah ia memakannya, kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada minggu lepas telah saya jelaskan 6 daripada 10 jenis binatang yang diharamkan untuk kita memakannya. Yang pertama ialah bangkai, yang kedua ialah darah yang mengalir, yang ketiga ialah daging babi, yang keempat binatang yang disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala, dan yang kelima binatang yang mati tercekik, dan yang keenam binatang yang mati terpukul. Adapun binatang yang ketujuh iaitu binatang yang mati terjatuh, wal mutaraddiyah,
yakni jika seseekor binatang itu jatuh dari tempat yang tinggi lalu mati, maka hukumnya seperti bangkai, haram dimakan kerana matinya tanpa disebabkan perbuatan. Atau binatang itu dipanah lalu terjatuh dari tempat yang tinggi ke dalam gaung kemudian mati, maka hukumnya juga sama seperti bangkai kerana kematian tidak jelas, adakah kerana mati dipanah atau kerana mati terjatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Adapun yang ke-8, wan natihah, iaitu binatang yang mati kerana berlaga, yakni binatang yang mati berlaga sama ada berkelahi ataupun tertanduk, maka hukumnya haram dimakan. Dan yang ke-9, wa ma akala as-sab', iaitu binatang yang mati dimakan binatang buas, iaitu binatang itu bekas dimakan singa atau harimau atau binatang buas yang lain, maka hukumnya haram dimakan walaupun baru sahaja dibunuhnya dan belum lagi dimakannya. Maka setelah Allah menegaskan atau menerangkan jenis binatang yang diharamkan dengan menyebutkan cara-cara kematiannya tadi, maka di sini disebutkannya pengecualian hukum dengan firman-Nya illa ma dzakaitum, kecuali binatang yang telah kamu sembelih. Bermaksud jika binatang yang mati itu telah disembelih terlebih dahulu, iaitu masih sempat untuk menyembelih binatang tersebut mengikut penyembelihan secara syar'i, maka halallah untuk dimakan. Iaitu bila binatang itu masih hidup, ada mempunyai dipanggil sebagai harakah madbuhah, iaitu dia boleh mengelepar, dan sekurang-kurangnya penyembelihan itu dengan memotong khalqum, iaitu saluran nafas, serta mari, iaitu saluran makanannya. Kemudian yang ke-10, wa ma dhubiha 'ala nusub, iaitu binatang yang disembelih atas nama berhala, iaitu pada zaman jahiliyah dahulu kala dikatakan bahawa di sekeliling Kaabah telah didirikan oleh kaum jahiliyah kira-kira sebanyak 360 buah berhala. Berhala-berhala itu disembah oleh mereka dan dimuliakan. Maka di hadapan berhala-berhala itulah mereka biasanya menyembelih binatang dan menyajikannya sebagai korban kepada berhala-berhala itu. Kemudian binatang tersebut mereka makan. Maka Allah telah mengharamkan memakan binatang yang disembelih atas nama berhala atau dijadikan korban dan disajikan kepada berhala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Maka dengan ini genaplah 10 jenis binatang yang diharamkan kita memakannya, iaitu yang pertama bangkai, yang kedua darah yang mengalir, yang ketiga daging babi atau khinzir, yang keempat binatang yang disembelih bukan atas nama Allah, yang kelima binatang yang mati tercekik, yang keenam binatang yang mati terpukul, yang ketujuh binatang yang mati terjatuh dari tempat tinggi, yang ke-8 binatang yang mati berlaga, yang ke-9 binatang yang mati dimakan binatang buas, dan yang ke-10 binatang yang disembelih di atas nama berhala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan pula perkara yang lain dengan firman yang berbunyi wa an tastaqsimu bil azlam, iaitu dilarang juga kamu mengundi nasib dengan menggunakan anak panah. Mengapa? Kerana telah menjadi suatu adat di zaman jahiliyah dahulu kala bahawa apabila mereka hendak melakukan sesuatu urusan dalam kehidupan mereka, contohnya seperti hendak pergi bermusafir, hendak berniaga, hendak berperang, hendak melakukan perkahwinan dan sebagainya, mereka akan menilik dahulu bagaimanakah nasib jika mereka teruskan niat mereka itu, sama ada baik ataupun tidak baik ataupun buruk. Adakah boleh diteruskan atau perlu dibatalkan sahaja? Maka caranya ialah dengan mengundi nasib menggunakan alat yang dinamakan sebagai al-azlam. Biasanya ia dilakukan oleh tukang-tukang tilik dan disimpan oleh mereka untuk kegunaan orang-orang yang memerlukan, yang datang kepada mereka untuk melihat nasib dan mengundi nasib dengan bayaran yang tertentu kepada mereka. Maka al-azlam ini dikatakan terdiri daripada beberapa batang anak panah yang tidak ada mata
Dan dikatakan terdapat 3 batang anak panah yang ditulis di atas satu daripada 3 itu ditulis dengan perkataan amarani rabbi, Tuhan telah menyuruh saya. Yang sebatang lagi ditulis nahani rabbi, bermaksud Tuhan melarang saya. Dan yang sebatang lagi tidak ada tertulis apa-apa. Kemudian ketiga-tiga batang anak panah tadi dimasukkan dalam sebuah tabung atau bekas yang digoncang kemudiannya. Lalu orang yang hendak melihat atau menilik nasib tadi hendaklah mengambil sebatang sahaja. Jika yang diambil itu tertulis amarani rabbi, Tuhan telah menyuruh saya, maka diteruskanlah urusan yang hendak dilakukan. Tetapi jika anak panah yang diambilnya bertulis nahani rabbi, Tuhan telah melarang saya, maka dibatalkan dan tidak jadi untuk meneruskan urusan itu. Dan jika yang diambil itu tidak tertulis apa-apa, maka ia hendaklah mengulangi lagi undian tersebut dan digoncanglah lagi sekali tabung itu untuk mengambil anak panah yang akan menentukan sama ada urusan itu boleh diteruskan ataupun sebaliknya. Berarti mereka menyerahkan nasib mereka sepenuhnya kepada Al-Azlam itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala melarang perbuatan tersebut. Maka haram hukumnya melihat nasib atau meramalkan nasib atau mengundi nasib dengan cara yang tersebut atau apa juga cara yang seumpama dengannya. Maka ini dipanggil sebagai suatu perkara yang khurafat, perkara yang tidak benar. Akhirnya mereka akan menjadi mangsa kepada tukang tilik yang telah dibayar, yang akan mempermain-mainkan mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Islam melarang kita daripada menyerahkan nasib selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW telah mengajar kita suatu yang dinamakan sebagai istikharah, iaitu dengan kita menunaikan salat, meminta kepada Allah untuk kita menentukan sesuatu yang bakal kita lakukan dengan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar Allah memilih yang terbaik untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Maka dengan solat istikharah itu Allah akan memberikan petunjuk kepada kita sama ada kita hendak teruskan sesuatu yang telah kita rancangkan ataupun sebaliknya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Seterusnya Allah berfirman, dzalikum fisq, bermaksud semua larangan-larangan tadi seperti larangan memakan binatang-binatang yang 10 jenis, termasuklah larangan mengundi nasib atau merenung nasib dengan anak panah itu, semuanya merupakan suatu fisq, suatu kejahatan. Jika dilanggar larangan itu, maka ia akan menyebabkan seseorang terkeluar daripada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Allah berfirman, al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Hari ini orang-orang yang tidak beriman telah putus asa atau putus harapan terhadap agama kamu. Karena itu, janganlah kamu takut kepada mereka, bahkan takutlah kamu kepadaku. Yakni Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada orang-orang mukmin pada hari Arafah ketika ini diturunkan bahawa orang-orang kafir Makkah telah berputus asa apabila melihat kehebatan agama Allah Subhanahu wa taala yang telah tersebar luas. Bahkan melihat orang-orang beriman yang dahulunya lemah sekarang telah kuat, dahulunya ketakutan sekarang telah aman dan tenteram, dahulunya miskin tertindas sekarang telah menjadi kaya. Maka tidak ada sebab untuk orang beriman ketika itu untuk takut kepada orang-orang kafir. Sebaliknya mereka hanya perlu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah akan kita sambung dalam pertemuan yang akan datang. Qul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.